وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام، وللمصنف الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه، وللشارح الإمام الشيخ محمد النووي الجاوي. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung mudzakarah kita di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah bagi kitab Bidayatul Hidayah yang telah Maraqil Ubudiyah ni yang telah disyarahkan, yang telah mensyarahkan Bidayatul Hidayah, iaitulah Al-Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala, mensyarahkan kepada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita sambung pada muka surat XX11. Baik. XX satu ya. Atas sekali tu, ketahuilah tu. Baik. Kalau biru 16. Muka surat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Katanya, ketahuilah bahawa dalam menuntut ilmu ada 3 tingkatan, 3 darjat, 3 tahap. Menuntut ilmu ini tahap yang pertama ataupun darjat yang pertama, dengan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikannya, yakni menuntut ilmu tu sebagai bekalnya ke akhirat. Tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama diharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, antaranya disebutkan oleh Syekh Ar-Raghib, Syekh Raghib ya, di dalam kitab I'rab Al-Quranul Karim, menyatakan bahawasanya redha itu ada 2. Redha itu ada 2. Yang pertama, redha hamba kepada Allah. Macam mana kita selalu sebut radina billahi rabba tu. Kami redha dengan Allah sebagai Tuhan kami.
Redha hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya sabar atas segala, sabar dan juga suka atas segala qada dan qadar Allah Ta'ala. Ini orang yang redha kepada Allah, redha hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, redha Allah kepada hamba. Yang kedua, redha Allah kepada hamba. Maknanya apa? Allah akan sentiasa beri taufik, hidayah dan rahmat. Allah sentiasa beri taufik, hidayah dan rahmat kepada hamba-Nya. Taufik tu apa dia? Kekuatan untuk taat. Hidayah tu maknanya petunjuk ilmu yang benar. Rahmat maknanya kebaikan yang zahir dan batin. Tu. Ataupun kita panggil ihsan Allah ke atas kita. Rahmat. Rahmat ni daripada kita kata apa namanya? Itu yang datangnya sifat Allah Ta'ala Rahman dengan Rahim tu daripada perkataan rahmah lah. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama ni menuntut ilmu dengan mengharapkan redha Allah. Maknanya apa? Dua-dua sekali lah. Supaya kita ni dapat redha kepada Allah dengan ilmu, dan mudah-mudahan supaya Allah redha pada kita. Itu maksud dia. Dan menjadikan menuntut ilmu tu sebagai bekalnya ke akhirat. Maknanya dengan dia tuntut ilmu tu, dia dapat beramal dengan betul, dengan ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim bagi Al-Imam Az-Zarnuji radhiyallahu ta'ala anhu, yang menyatakan bahawasanya bila satu orang ini dia beramal dengan ilmu dia, maka sudah pastilah dia akan benar amalnya, zahirnya dan juga batinnya. Berbeza dengan ahli ibadah semata-mata tanpa ilmu, dikhawatiri dia hanya dapat penat dan lelah sahaja, tapi tidak benar dia punya amal dia. Baik. Disebutkan apa dia? Maka orang ini termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang mana? Orang-orang yang di golongan yang pertama ni. Tu. Yaitu selamat dari siksaan Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan kebaikan. Itu dia. Mendapatkan kebaikan. Jadi orang ni golongan yang pertama ni, golongan yang dia beramal tu kerana nakkan pahala, nakkan redanya Allah, nakkan bekal di akhirat, itu pahala lah. Nak selamat di akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad dalam niat yang beliau ajarkan kepada kita, setiap kali kita nak buat sesuatu, maka niatkan dengan niat yang baik.
Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, diajarkan kepada murid-muridnya untuk membaca niat nawaina ta'alluma wa ta'lim. Kami berniat untuk belajar dan mengajar. Wattadzakkura wattadzkir, dan mendapat dan memberi peringatan dan mendapatkan peringatan. Wan naf'a wal intifa', memberi manfaat dan mendapat manfaat. Wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah, dan kami berniat untuk mengajak berpegang dengan kitabullah, yakni Al-Quran, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyakkan niat kita yang baik. Maka dengan banyak niat yang baik, pahalanya pun akan bertambah. Tu kaedah dia lah, ya. Dan kalau susah sangat tuan-tuan yang dimuliakan Allah, maka paling kurang para ulama kita ajar kita niat sebagaimana niat para salafus salih. Selesai. Paling susah lah, kan. Nak sebut tu payah. Maka kita niat, aku berniat sebagaimana niat para ulama, para salafus salih. Selesai. Fahamlah di situ, iaitu nak redha Allah lah maknanya. Itu dia. Baik. Tanda orang yang alim akhirat ada 3. Maknanya alim akhirat ni yang mana dia ni orang yang alim, dan alim akhirat ni maknanya ikhlas. Orang alim yang ikhlas. Karena Allah Ta'ala. Tanda orang yang alim akhirat tu ada 3. Yang pertama, tidak mencari dunia dengan ilmunya. Tak mencari dunia dengan ilmunya. Antaranya apa dia? Tak cari dunia ni, kata para ulama', kata Ibrahim bin Adham misalnya, dia mengatakan antara perkara yang berkait dengan ahli ilmu ni, yang mencari dunia ni, antaranya inginkan kemasyhuran, syuhrah. Inginkan kemasyhuran. Maka kata Ibrahim bin Adham, katanya seorang yang menuntut ilmu dan inginkan kemasyhuran, maka orang itu tidak ada sidq, tidak ada benar ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bab kemasyhuran ni tuan-tuan, ini perbahasannya panjang. Ada sebahagian ulama mengharuskan cari kemasyhuran, tetapi bukan untuk menaikkan diri, tetapi sekiranya untuk menyampaikan agama ini, ataupun supaya terhindarnya ajaran-ajaran yang sesat yang akan tersebar dalam negara, tak dapat tidak terpaksalah naikkan diri. Itulah yang cerita tu. Kalau tawaduk saja, ajaran sesat ni bersepah sana sini dah habis gitu. Jadi tak dapat tidak terpaksa perkenalkan diri. Tu. Sebab apa? Untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar tersebar dalam negara. Tu. Fahaman-fahaman yang sesat yang terkeluar daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah, Syiah ke, Wahabi ke, dan sebagainya lah, Mu'tazilah modernnya dan sebagainya. Tak nak bagi mereka ini tersebar, terpaksalah kita masyhurkan diri. Untuk apa? Supaya masyarakat ni dapat kenal, dapat tahu. Tu.
Ataupun terpaksalah duduk dengan orang-orang yang ada kuasa. Supaya apa? Dengan niat agar hilanglah. Dengan kuasa mereka itu kita dapat minta agar dihilangkan benda-benda yang mudarat ni. Tapi niat tu kena betul-betul jaga. Kata ulama ni takut terpesong nanti. Dah masyhur nanti takut terpesong pula. Tu. Niat tu. Tu dia. Kalau dia kuat tak apalah. Baik. Tak mencari ilmu dengan dunianya. Tu dia. Sebab tu kata Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari dalam hikam beliau. Kalau tuan-tuan tengok dalam hikam beliau, beliau mengatakan bahawasanya seorang yang ada kepentingan peribadi, kepentingan diri dia sendiri dalam melakukan ketaatan ni sebenarnya adalah samar dan tersembunyi. Kata Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Berbeza dengan orang fasik yang melakukan maksiat yang jelas. Sedangkan kata para ulama, menyembuhkan apa yang samar dan tersembunyi itu lebih sukar daripada menyembuhkan maksiat yang terang. Riya, ujub, takabur, dan lain-lain. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita dalam taat kita ni ada kepentingan duniawi. Kadang-kadang benda tu samar-samar, kita sendiri pun tak dapat nak betul-betul detect. Itu maksud dia. Beza dengan maksiat yang zahir jelas tu orang dapat detect. Kita dapat hindar. Tapi apa yang ada dalam batin tu kadang-kadang susah nak hindar lagi daripada yang zahir. Kerana itu kata Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, maka hati-hatilah dengan apa yang terlintas dalam batin kita ni. Takut-takut keinginan kita untuk melakukan ketaatan terpesong akhirnya dengan keinginan terhadap dunia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana itu kata para ulama, kosongkan, kata Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, ubat dia apa dia? Untuk hindarkan daripada masalah batin ni, terpesongnya hati kita daripada ketaatan kepada Allah. Kata Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, kosongkan pandangan makhluk dalam hatimu. Kosongkan pandangan makhluk terhadapmu di dalam hatimu. Dan cukupkan hanya pandangan Allah kepadamu. Macam mana nak kosongkan? Kena ngaji tauhid. Itu kesinambungan dengan tauhid. Maknanya bila kita faham tauhid sifat 20 ni tuan-tuan, kita tahu bahawa makhluk ni tak beri manfaat mudarat. Kita faham bahawa segala yang berlaku di bawah qada dan qadar Allah Ta'ala. Kita faham bahawasanya makhluk yang ada depan kita ni, semua perbuatan, percakapan, penglihatan, pendengaran, apa yang ada dalam hati mereka pun, semua tu makhluk berlaku. Kita faham gitu tu. Bila dia faham gitu tu, baru dia nampak Allah. Itu kena buat tauhid amali dia panggil. Kita ngaji tauhid sifat 20 ni, kemudian buat amal. Amal dengan tauhid tu. Amal dengan tauhid tu macam mana? Tengok manusia, tengok makhluk ni, faham dia makhluk. Tu. Faham dia ciptaan Allah. Sambungkan dengan Allah Ta'ala tu. Bila sambungkan dengan Allah Ta'ala, akhirnya apa? Kita cuba, kita usaha, hinggalah tak ada dah pandangan makhluk dalam hati. Dah tak fikir dah.
Tak ada keinginan terhadap pandangan makhluk. Yang kita nak pandangan Allah. Tu. Nah. Tapi sebab kita tak usaha untuk benda ni, akhirnya apa dia? Kita sentiasa nampak pandangan makhluk. Dan kita sentiasa memandang kepada makhluk. Bila tak nampak, tak usaha terhadap perkara ni. Tak usaha supaya hati kita dinampak Allah. Dengan mana apa? Hubungkan makhluk dengan Allah Ta'ala tu. Bahawa dialah yang menjadikan, dialah yang menciptakan, dialah yang menentukan. Semua tak hubungkan. Maka akhirnya apa? Sebab tu kita dah nampak makhluk lagi. Tu. Sekarang tak dapat, ya tak apa. Usahakan. Usahakan lagi. Usahakan. Tu. Itu tauhid amali dia panggil. Tauhid ni dia kena amal. Tauhid ni kita pegang dan amal. Itu dia. Nah, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna Allah yuhibbul abrar al-atqiya al-akhfiya." Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Allah sangat cinta orang yang taat, yang bertakwa dan menyembunyikan amalannya. Nah, maknanya kita usahakan untuk jadi hamba Allah yang bertakwa, hubungkan hati kita dengan Allah, dan usahalah untuk sembunyikan amal ibadah kita. Tapi jangan pula kita tengok orang tu dia nampak terzahir amal ibadah dia, kita hukumkan, oh ni Allah tak cinta orang macam ni. Nah, salah faham pula dah. Tu dia. Nah, kita tu sendirilah kita fikir diri kita. Tapi kalau benda-benda yang terzahir amalan, misalnya salat berjemaah, sedekah, zikir berjemaah, maulid berjemaah dan sebagainya, itu yang memang terzahir amalan tu, maka di situ kenalah pula jaga hati kita. Jaga hati kita sendiri dan jangan kita hukumkan hati orang. Itu maksud dia. Nah, tapi takut-takut terhijab daripada melihat hati sendiri. Dia terang pula dalam melihat hati orang. Ini jadi masalah. Nah, lebih daripada wali pula dah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana itu benda ni perlu dijaga sungguh. Bahkan perkara penyakit yang sangat besar bagi penuntut ilmu ni, antaranya adalah apa? Ujub. Tu ujub tu. Tu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ujub ni ataupun kita panggil sebagai bangga diri. Dia tak mesti jadi ulama, boleh jadi dia ni mengaji ilmu sahaja. Dia ada ilmu sikit sahaja terus dia ada ujub. Na'udzubillah min dzalik. Kerana itu kata al-Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala anhu, ujub itu adalah engkau rasa bangga diri dengan adanya ilmu walau sikit. Nah, dia tak mesti dia dah jadi alim besar baru ujub. Sekarang ni baru alim kecil. Tak. Sama je. Alim kecil ke, alim besar ke, alim setengah ke, ujub ni semua boleh kena. Kena bila apa? Bila ada, salah satunya bila ada ilmu ni lah. Tu. Walaupun sikit je. Tu dia. Sebagaimana disebutkan juga oleh Al-Imam Bishr bin Harith Al-Hafi, yang menyebutkan bahawasanya ujub ni benda yang tersembunyi, yang ada dalam diri, yang terkadang kita sendiri pun tak sedar dalam diri kita ni ada ujub. Tu dia. Salah satu benda yang kait dengan ujub ni apa dia? Bila kita bercakap mesti kita nak menang. Tu. Nah. Tak nak dengar orang lain cakap. Mesti kita nak orang dengar cakap kita. Nah. Melainkan tak benar lah, itu lain cerita. Ni masalahnya benar. Nah, ataupun kita tak ada ilmu, kita nak juga. Tak ada kita kata apa, sikap wasati ataupun sikap insaf. Apa yang tuan cakap tu tak apa, nanti saya tengok balik, contoh itulah.
Nah, tak, saya belajar macam ni, tuan salah, contoh. Nah, tak ada insaf di situ. Maka dirisaukan ada sedikit daripada ujub dalam diri yang kita sendiri tak perasan, rupanya terzahir dengan tak mahu mendengar nasihat orang. Tu. Tak mahu mendengar hujahan orang lain. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, ujub ni dia mengagungkan diri dia sendiri. Tak mesti orang lain agungkan. Boleh jadi dia agungkan diri dia sendiri. Tak mesti dia cakap dalam hati. Boleh jadi datang dengan perasaan. Tu. Dia merasa, oh diri ni hebat dah ni. Rasa tu rasa. Tu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana itu Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menyatakan dalam hikam beliau, kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala buka pintu taat tapi tak buka pintu qabul, tak buka pintu penerimaan. Boleh jadi Allah takdir dia ni khianat ataupun derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhirnya Allah taala buka pintu hidayah dan qabul, penerimaan. Kata Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, derhaka yang pada akhirnya Allah taala beri pintu hidayah dan qabul itu lebih utama dan lebih baik daripada taat yang menghasilkan ujub dan takabbur yang menyebabkan dia merasa diri dia lebih hebat daripada manusia yang lain. Kerana apa? Kerana kita kata boleh jadi bila Allah Ta'ala buka pintu ketaatan, dia dapat salat, dia dapat zakat, dia dapat puasa, dia dapat haji, dia dapat umrah, dia dapat sedekah. Tapi pintu penerimaan tak dibuka. Kenapa? Dikhawatiri tak ikhlas. Yang dapat penat berlaku. Boleh jadi yang ketika mana kita ibadat taat kepada Allah Ta'ala tu, kita tengok orang tu orang yang derhaka, orang tu ahli maksiat. Lalu kita pun kata, oh, dia tu ahli maksiat tu. Mana nak tahu di akhir hidup dia, Allah Ta'ala pilih dia untuk dapat hidayah. Akhirnya dia beramal lalu mendapatkan qabul, yakni Allah Ta'ala terima amalan dia walaupun sedikit. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana itu para ulama kita mengatakan kena jaga sungguh diri ni, jangan ada ujub. Tu. Macam mana tak nak ada ujub? Antara lainnya disebutkan dalam kitab Uyubun Nafsi, iaitu aib-aib diri dan juga ubatnya, wadawaiha, wadawauha. Disebutkan apa dia? Dalam kitab tersebut disebutkan bahawasanya kalau nak ubat penyakit ujub ni, ubat asas dia adalah rasa tawaduk dan hina diri. Nanti ubat, antara ubat asas. Dia ada ubat dia banyak lagi. Tapi ubat asas dia apa? Rasa hina diri. Tu. Setiap kali kita mengaji ilmu, rasa hina diri. Allah, aku sebenarnya tak tahu. Ni Allah bagi tahu ni, ya Allah, hinanya aku ni. Boleh jadi orang lain lagi tahu pada aku. Tu. Rasa hina diri. Kena ada rasa hina diri. Bila ibadat, ya Allah, hinanya aku ni dalam ibadat ni, banyak lagi tak khusyuk. Angkat sahaja takbir, datang waridat syaitaniyah, datang hasutan-hasutan syaitan. Fikir benda ni, fikir yang tu, fikir lepas ni ada majlis kahwin, majlis kenduri pula. Tu. Fikir macam-macam datang. Maknanya apa? Cela diri. Cela diri ni. Tu. Cela diri ni antara ubat mujarab supaya tak dapat ujub.
Tu dia. Tapi bila tak cela diri sendiri, tapi jangan cela diri sendiri tu sampai maki hamun pula diri. Dia salah faham juga, payah juga. Nah, saya pernah dengar satu orang ni, dia punyalah dia cela diri dia. Dia angkat satu orang syekh ni. Kata syekh ni masya-Allah, dia ni orang hebat. Saya ni ahli neraka. Masya-Allah. Jangan kata gitulah. Nah. Hina diri pun jangan sampai apa? Hina. Jangan sampai seolah-olah takut doa lah pula. Nah. Tu. Kata saya ni tak ada amal lah, tu tak apa. Jadi kena betul juga tu hina diri tu. Nah. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi itu para ulama mengatakan tunjuk amalan baik ni hanya 3 perkara aja boleh. Tu. Hanya dalam 3 keadaan je boleh. Yang pertamanya apa dia? Yang pertamanya kita sebut nikmat yang kita dapat tanpa riak, ujub, takabur. Payah juga tu kan. Sebut nikmat yang kita dapat tanpa riak, ujub, takabur, kacau. Tapi kalau kita rasa susah nak jaga hati tu, elok jangan sebut nikmat. Tu. Memang kita kata dalam Quran disebutkan apa dia? Apa namanya ayat tu? Bi ni'mati rabbika fahaddits, kan? Tu. Dengan nikmat Tuhan kamu tu, maka katakanlah, ceritakanlah. Tu memang betul tu. Maknanya kalau kita dapat nikmat tu, kita ceritakan atas dasar syukur kita pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita dalam hati kita ni duk fikir, aku ni tak selamat ni daripada masalah hati ni, jangan cerita. Takut jadi lain pula. Takut datang ujub ke, takabur ke, riak ke, sum'ah ke dan sebagainya. Itu dia. Yang kedua, kata para ulama, yang dibenarkan untuk kita cerita nikmat ni untuk kita dakwah kepada orang lain. Itu dia. Untuk apa? Untuk kita dakwah kepada orang lain. Contoh kita kata gini, kita pergi kelas mengaji, kita kata nikmat betul lah dapat duduk mengaji ni. Kita beritahu pada kawan yang tak mengaji lah, yang mungkin dia ni ada masa tak sempat nak mengaji contohnya. Dia ni ada masa tapi tak pergi ngaji, contoh itulah. Ni sebagai contoh je. Kita kata kepada dia, seronok pergi mengaji ni. Ustaz tu cerita sedap. Kita cerita pasal kita mengaji dah tu sebenarnya. Kan? Dapat buka banyak kitab tu, dapat tahu tentang hati, dapat tahu tentang zikir. Tu. Maknanya apa? Dekat situ tu nak tarik minat dia. Nak tarik minat dia. Itu dakwah tu tak apa. Dakwah tak apa. Macam mana sekalipun jaga hati juga. Macam mana sekalipun jaga hati juga. Hati ni main peranan penting dalam setiap keadaan. Sebab tu tasawuf ni tuan-tuan, dalam setiap keadaan, bukannya duduk zikir semata-mata. Dalam setiap keadaan hati kita ni hudurul qalbi ila Allah. Hati itu hadir pada Allah Ta'ala. Itulah tasawuf. Kita bawa kereta ada tasawuf dia. Kita jalan kaki ada tasawuf dia. Kita duduk di pejabat ada tasawuf dia. Kita jumpa dengan orang ada tasawuf dia. Kita jual beli ada tasawuf dia. Sebagaimana disebutkan dalam Quran, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Golongan yang mana la tulhihim, tidak melalaikan mereka itu, tijaratun, oleh perniagaan, wala bai'un, dan juga oleh jual beli, an dzikrillah, daripada mengingati Allah Ta'ala. Makna dalam Quran tu, golongan yang berjaya ni, mereka ni berjual beli, muamalat, bermasyarakat dan sebagainya, tapi tak melalaikan hati mereka daripada hudurul qalbi ila Allah, hadir ingatan mereka, ingat tumpu mereka kepada Allah Ta'ala. Tu. Mana tasawuf ni dalam setiap keadaan. Bukan mesti ibadat dia. Ada sebahagian orang yang faham tasawuf ni majlis zikir. Selain majlis zikir tak ada tasawuf. Bukan. Tasawuf ni semua sekali. Baik.
Dan yang ketiga, kata para ulama, yang boleh kita sebut nikmat ni bila mana? Untuk membela diri kita daripada fitnah dan sebagainya. Untuk membela diri kita ni daripada fitnah dan sebagainya. Contoh, orang kata kita ni bakhil, tak bagi langsung sumbangan, contoh gitulah. Ni contoh je ni nah. Bolehlah dikiaskan kepada macam-macam peristiwa lagi. Sampai tersebarlah fitnah tu. Terpaksalah kita beritahu, saya sebenarnya ni contoh, saya bagi RM20, RM30 ke masjid ni. Contohlah ni sedekah lah kan. Mana masa bila pula saya ni bakhil, tak kedekut, saya mana kedekut. Saya tak adalah kedekut sangat. Contohlah kan. Kita cerita pada orang ni terpaksa. Kenapa? Tersebar dah fitnah. Tapi kalau dia boleh tahan, hebatlah pahala dia. Orang yang boleh tahan ni daripada jawab fitnah balik ni, hebatlah. Bukan kita tak boleh jawab balik fitnah, boleh jawab. Tapi boleh tahan. Tapi kalau dia boleh tahan daripada jawab, itu lebih hebat. Itu lebih hebat. Tu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 perkara ni saja yang disebutkan oleh para ulama yang dibenarkan cerita nikmat. Tu. Selain daripada tu tak boleh. Macam mana sekalipun semua kena jaga hati. Baik. Kemudian disebutkan lagi, itu dia. Sebab tu Al-Imam Bishr Al-Hafi disebutkan apa dia? Takkan rasa manis ibadat orang yang nak masyhur. Takkan rasa manis ibadat. Kerana apa? Dia takkan rasa kehambaan ketika ibadat. Dia akan rasa ketuanan ketika ibadat. Dia akan rasa diri dia tuan. Dia tak rasa dia hamba. Baik. Tanda bukan. Itu dia. Maka ia memperhatikan ilmu batin. Ini orang yang tak cari dunia dengan ilmu ni. Tujuan dia cari akhirat ni. Nak cari kebahagiaan ni. Tanda orang yang alim akhirat ni ada 3. Yang pertama, tak cari dunia dengan ilmu. Tujuan cari ilmu untuk capai kebahagiaan akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ia memperhatikan ilmu batin dan membimbing hatinya dengan melawan nafsu. Tu. Ini dia memerhatikan ilmu batin. Maknanya bukan sekadar ilmu zahir. Dia tetap juga apa dia? Memerhatikan ilmu batin. Maknanya bagaimana nak bersihkan hati, bagaimana nak hadirkan hati kepada Allah Ta'ala, ingat Allah setiap masa ketika. Susah tuan ya, kita nak bersihkan hati ni memang susah. Memang susah. Melainkan dengan apa dia? Dengan usaha mujahadah, minta kepada Allah Ta'ala, kemudian jumpa guru mursyid, minta dibimbing kita, gitu. Risau kenapa? Kalau selagi mana batin tu tak elok, selagi mana batin tu rosak, selagi mana batin tu berpenyakit, maka bahayalah kita ni. Kenapa? Dikhawatiri, sebagaimana kita katakan tadi, Al-Imam Ibn Atha'illah Sakandari mengatakan, boleh jadi ada orang dibuka pintu taat, tapi tak dibuka pintu qabul. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang alim akhirat ni, dia memerhatikan juga ilmu batin. Bimbing hatinya untuk lawan nafsu. Tu. Sebab itu Imam Ghazali dalam Ihya beritahu, tanda hamba ni dia cintakan Allah Subhanahu wa taala, dia mesti ada tanda dia. Tanda hamba ni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia ni tak menuruti kehendak hawa nafsunya zahir dan batin. Ini tanda. Itu dia. Kerana itu kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata al-Imam, kata Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu, katanya apa dia? Jahidu ahwa'akum kama tujahiduna a'da'akum.
Kata Sayyiduna Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu, katanya apa? Mujahadahlah lawan hawa nafsu kamu sebagaimana kamu mujahadah lawan musuh-musuh kamu. Tu. Maka kaedah untuk membersihkan hati ni, kaedah mujahadah ni para ulama letak sebagaimana kita dah bahas sebelum ni, takhalli, tahalli dan tajalli. Takhalli, cuba buang sifat-sifat yang tak baik tu. Bila lagi nak buang? Sekarang. Jangan kata esok. Jangan kata lusa. Sekarang tu buang. Keinginan untuk dunia, keinginan untuk masyhur, keinginan untuk dapat pandangan orang, keinginan untuk dipuji oleh orang, keinginan untuk dapat harta daripada manusia, itu semua buang. Kemudian tahalli. Bila dah takhalli itu buang, tahalli, masukkan sifat yang baik. Dalam masa yang sama apa? Masukkan sifat yang baik. Itu dia. Sabar, syukur, kasih. Kasih kepada makhluk Allah Ta'ala dan sebagainya. Masukkan sifat yang baik. Ketika tersebutlah baru akan dapat tajalli. Tu. Last kali apa? Tajalli. Maknanya kena kenal dululah penyakit-penyakit hati zahir batin ni. Untuk kita hindar penyakit hati. Kalau tak kenal, macam mana nak hindar? Sebab tu wajib mengaji tasawuf. Dah hindar tu, kita buang, hiasi dengan amalan taat, zikir dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Haqa'iq Tasawuf bagi Syekh Abdul Qadir Isa. Saya rasa dulu kitab di Masjid Ampangan ni ada buka kan, kitab Haqa'iq Tasawuf kan, oleh Dr. Syuhada. Tu kat mana tu? Bukan, tak ada lagi. Kitab tu sedap, dia cerita tentang hakikat-hakikat tasawuf. Tu. Tu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah secara ringkasnya kita kata berkaitan dengan tanda orang alim tu. Sambung lagi sikit, dan dengan ilmu itu ia mengikuti pembawa syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatannya dan perkataannya. Maknanya dia amal akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahir dan juga batin. Ini tiga ni tanda orang alim akhirat ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam Ihya secara ringkasnya, tanda orang alim akhirat ni ada tiga. Ini dalam ini disebutkan oleh sebagian ulama, dinakalkan, diletakkan oleh pengarang kitab ni, Syekh Nawawi Al-Jawi. Imam Ghazali pun ada beritahu juga dalam Ihya, ada tiga tanda orang yang alim akhirat. Maknanya ikhlas sungguh daripada Allah Ta'ala, dalam masa yang sama dia alim pula. Iaitu apa? Yang pertama, kalau ada orang yang lebih baik bagi nasihat, ataupun kalau ada orang yang lebih hebat ilmunya, lagi ramai pengikutnya, dia tak hasad. Dia masalah kadang-kadang di kalangan ustaz tu, orang alim tu, dia hasad pada orang alim yang lain. Sebab apa? Dia tu ramai pengikut tu, aku ni tak ada pengikut. Yang ikut aku ni orang apa, cokiang-cokiang, orang duduk kedai kopi je. Ini yang ikut dia semua orang hebat ni. Toke besar pula tu ikut. Dalam hati dia hasad. Dia hasad ni pula ada tiga, tuan-tuan. Bahas panjang lah pula. Tu dia. Dia kadang hasad ni, kita kata apa? Dia tak suka dengan apa yang ada pada ustaz tu. Dia tak suka dengan apa yang ada pada orang tu. Dia tak mesti dalam hati dia supaya benda tu hilang daripada orang tu. Dia ada tiga pula tu. Yang pertama apa dia? Yang pertama, dia tak suka benda tu pada orang tu. Tak suka je. Tapi tak ada pun berhajat hilang benda tu. Ini sebagaimana disebutkan juga dalam Al-Wafi, kan? Dan juga disebutkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi, dinakalkan juga dalam syarahnya.
Dia tak suka je. Itu yang pertama. Itu dah hasad dah tu. Yang kedua, yang dikatakan hasad yang kedua ni, dia tak suka, minta maaf, dia nak supaya hilang benda tu daripada orang tu. Dia nak supaya apa? Hilang benda tu daripada orang tu. Itu yang kedua. Contohnya pengikut ramai, orang ramai ikut ulama ni, lah hati dia, kalau dia tak adalah kata, tapi lah hati dia ada, yang hadirlah hati tu, kalau boleh tu pengikut dia tu hilang lagi bagus lah. Maknanya nak nikmat tu hilang daripada orang tu. Dikiaskan kepada semua perkara. Kita tengok orang tu rumah besar, tak suka dia tu rumah besar, hasad kan tu. Hasad kan tu. Yang kedua, kita tengok dia tu rumah besar, kalau boleh dalam hati kita nak supaya dia tu punya rumah terbakar, contoh, supaya dia tak dapat rumah tu, tak dapat duduk rumah tu, terbakar habis, hancur ke. Yang ketiga, dia nak benda tu hilang daripada orang tu, dia nak dia yang dapat. Ni yang ketiga. Ini hasad yang ketiga. Ini lagi parah lah. Dia nak benda tu hilang daripada orang tu, dia nak dia yang dapat. Lah hati dia, kalau boleh aku yang dapat lah, orang tu tak yang dapat, tak apa. Kata para ulama daripada hadis Nabi SAW, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab. Sesungguhnya hasad itu menghilangkan perkara amalan yang baik, sebagaimana api memakan kayu-kayu yang kering, membakar kayu-kayu yang kering. Maknanya kayu yang kering, bila buka saja api, habis semua terbakar. Begitu juga dengan amalan, bila ada hasad, habis semua amalan terbakar, hilang. Wajah munasabah dia sebab apa kata para ulama jadi macam tu? Kerana orang yang hasad ni seolah-olah dia protes dengan Allah. Siapa yang bagi orang tu makan? Allah. Siapa yang bagi orang tu rezeki? Allah. Siapa yang bagi orang tu hidup? Allah. Siapa yang bagi orang tu bernafas? Allah. Tapi dia tak suka, seolah dia protes Allah bagi pada orang tu. Kita siapa nak protes Allah? Kerana itu, kata para ulama, hasad tu habis semua amalan. Kerana dia seolah-olah protes Allah Ta'ala, bangkang Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya, orang alim yang sungguh-sungguh ikhlas ni akhirat, kalau orang yang besar datang ke majlis dia, pembesar datang ke majlis dia, hati dia tetap sama. Hati dia tetap sama. Hati dia tetap nakkan Allah Ta'ala, bukan nakkan pembesar tu. Bukan nakkan orang yang masyhur tu. Orang yang masyhur datang, artis datang. Tengok artis datang ni majlis aku ni. Dia kena bagi apa namanya, tausiah dia kena hebat sikit. Contohlah kan. Dia kalau nak niat dakwah tak apalah, tapi masalahnya niat supaya apa? Niat supaya nak dapat kemasyhuran, nak orang kenal dia, itu bahaya tu. Itu yang bahaya sangat tu. Ini berlaku di kalangan asatizah, di kalangan ustaz-ustaz. Tu. Dan kata para ulama lagi, dia tak suka orang ikut dia, tapi dia terpaksa je. Ni masalah. Tak suka orang hormat dia, tapi disebabkan ilmu je. Kerana dia faham orang tu hormat kerana ilmu, bukan kerana diri dia ni hebat. Tak. Orang cium tangan, terpaksa bagi je orang cium tangan ni. Sebab apa? Sebab ilmu je, bukan sebab kita, bukan sebab diri ni hebat. Tak. Tu. Maknanya apa? Tak suka orang ikut, tak suka orang hormat. Bukan makna tak suka ni dia pergi marah orang tu pula. Ni kenapa ni? Cium tangan. Pergi sembah, bukanlah kan? Tak marah pun. Cuma dalam hati tu tak suka dengan orang menghormati dia. Ikut dia, tak suka.
Tu. Nah, itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu dalam Ihya-nya, beberapa tanda orang yang alim akhirat. Tapi tuan-tuan jangan hukum pula nah, tengok ustaz tu banyak mengikut, oh dia ni cari pengikut ni. Kacau ini. Dah. Oh dia ni tengok dia suruh tangan dia bagi je tangan dia, nampak tu. Cium tangan. Ustaz ni dia tarik pula tangan. Oh ustaz ni yang betul-betul tawaduk dia tak mesti. Tu kena faham tu nah, dia bab hati ni tuan, bab batin ni kita tak boleh hukum. Yang tahu tu Allah Taala aja. Yang penting kita tengok, kita hukum batin kita sendiri. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويعلمون به ويبلغون به ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.